Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari dua ini viral video Ustaz Azhar Idrus yang mengulas program Perkampungan Sunnah ke-8 yang diadakan di Perlis dari 26 sehingga 28 Mei 2023. Ayuh kita tonton video tersebut. Kemudian saya berikan ulasan dan kritikan. Link saya berikan dalam kotak description. Terima kasih kepada Cabai TV atau Cabai Media. Apa pandangan tentang perkampungan sunnah yang nak membetulkan umat Malaysia daripada syirik? Allah Rabbi. Tahu dah ni. Kita nak membetulkan orang daripada syirik mana kalau kita sesat? Kita nak mengajak orang kepada kebenaran, mesti kita tu dalam kebenaran. Faham lagi? Nah, kita dalam kesesatan. Macam mana nak ajak orang kepada kebenaran? Nabi kata, "Satafariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umat aku akan berpecah kepada 73. Sintani wa sab'una finnar. 72 dalam api neraka. Wahidah fil jannah. Satu golongan saja masuk syurga. Ya Rasulullah, man hum wahid fil jannah. Ya Rasulullah, siapakah mereka satu golongan dalam syurga? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi wa fi riwayatin al jamaah. Yang selamat masuk syurga ialah yang atas jalanku dan sahabatku dan jamaah. Jamaah itulah aku dan jalanku, itu sunnah. Jamaah itu ialah yang dihimpunkannya oleh ulama-ulama dunia dari dulu sampai kiamat. Faham tak lagi? Kita nak ikut Wahabi ke boleh ke tak? Jawabnya jangan, tapi ikutlah Nabi. Okey? Kenapa tak boleh ikut Wahabi? Kerana kita dilarang mengikut golongan yang mengkafirkan umat Islam. Wahabi adalah golongan yang mengkafirkan umat Islam. Faham? Bukan saja umat awam, ulama pun dikafirkan. Ulama dikatakan sesat. Imam Nawawi dikatakan sesat. Allahu Rabbi. Imam-imam mazhab, Imam Hanafi dikatakan ulama jahil. Jangan ikut golongan ni. Nak ikut Nabi. Baik, ulasan saya. Jika kita semak video tersebut, kelihatannya Ustaz mengulas secara umum sahaja, tanpa menyebut secara spesifik perkampungan sunnah. Namun, jika tonton dari awal, Ustaz sebenarnya sedang menjawab soalan tentang perkampungan sunnah secara spesifik. Bahkan setelah membaca soalan yang dikemukakan, Ustaz menyebut, tahu dah ni. Bererti beliau memang tahu apakah yang dimaksudkan dengan perkampungan sunnah dalam soalan yang ditanya. Justru meskipun dalam jawapannya Ustaz tidak menyebut perkampungan sunnah secara spesifik, kita tahu Ustaz sedang merujuk kepada perkampungan sunnah ke-8 di Perlis secara spesifik. Merujuk kepada jawapan Ustaz, saya membahagikannya kepada dua. Yang ini ada yang salah dan ada yang betul. Ya, apa yang betul kita katakan betul, bukan nak kritik sehingga semuanya seolah-olah salah, kan? Saya ulas dan kritik kepada yang salah terlebih dahulu, kemudian kepada yang betul. Baik, pertama, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada majlis ilmu yang sempurna atau program ilmu yang sempurna. Pasti akan ada kesilapan atau kekhilafan. Maka kita mengalu-alukan apa-apa kritikan ilmiah, perbincangan ilmiah atau intellectual discourse di atas kesilapan dan kekhilafan tersebut. Dan ini penting, kritikan, perbincangan, intellectual discourse tersebut boleh-boleh saja disebarluaskan di media sosial agar umat dapat mengambil manfaat daripadanya. Mereka dapat menganalisa, membanding dan mengambil manfaat daripadanya. Ini termasuk ciri-ciri kematangan dalam berilmu yang sangat-sangat diperlukan di Malaysia. Tentu saja kritikan, perbincangan dan intellectual discourse yang saya maksudkan itu dilakukan berdasarkan dalil dan hujah.
Sebagai contoh, katakanlah dalam perkampungan sunnah baru-baru ini, Ustaz sekian-sekian telah berkata sekian-sekian. Ini adalah satu kesalahan. Lalu ditayangkan rakaman daripada kuliah Ustaz sebut yang dikatakan salah dan dijawab, dibentangkan dalil dan hujah bagi membuktikan kesalahan tersebut. Inilah cara orang berilmu lagi matang. Sayang sekali Ustaz tidak mampu melakukan sedemikian. Sebaliknya Ustaz mengkritik atau melabel seluruh majlis atau program sebagai satu kesesatan, sebagai dalam kesesatan. Ini bukanlah ciri orang yang berilmu, ini bukanlah ciri orang yang matang. Oleh kerana itulah dalam video-video saya sebelum ini, saya sebut usaha memandaikan umat dan mematangkan umat. Yang saya maksudkan sebagai umat bukanlah sekadar masyarakat awam, tetapi juga sebahagian orang agama. Kedua, kita maklum memang ada yang tidak bersetuju dengan program perkampungan sunnah ini dan mereka menghukumnya atau melabelnya secara keseluruhan sebagai kesesatan, wahabi dan macam-macam lagi. Namun, pelabelan sedemikian tidak ada nilainya dan tidak diberi perhatian kerana yang lazim melakukannya hanyalah mereka yang di taraf keyboard warriors atau cyber troopers. Mereka ini tiada dalil dan hujah, tiada ilmu mahupun kematangan. Sayang sekali apabila ustaz juga melabel perkampungan, program perkampungan sunnah secara keseluruhannya sebagai kesesatan, maka kelihatannya ustaz juga telah meletak dirinya setaraf atau sama level dengan keyboard warriors dan cyber troopers yang saya maksudkan tadi. Ketiga, kita lazim dengar tuduhan atau dakwahan bahawa para pejuang sunnah, para pencinta sunnah, mereka yang bermanhaj salafiyah sebagai mudah lagi pantas menyesatkan umat Islam. Kini dalam video pendek yang telah viral itu telah jelas sejelas-jelasnya bahawa yang mudah lagi pantas menghukum sesat ialah, anda semua boleh jawab sendiri ya. Baik, 3 poin tadi ialah tentang apa yang salah daripada jawapan ustaz. Kini yang betul pula. Pertama, betul lagi benar hadis yang dibacakan oleh ustaz bahawa umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, yang ini mereka yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan berjemaah di atasnya. Saya sendiri alhamdulillah ada video khas tentangnya, menjelaskan darjat hadis tersebut dan maksudnya. Jemput menyemaknya, link dalam kotak description. Justru berdasarkan hadis ini, ayo kita semua mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum dan berjemaah di atasnya. Antara yang dimaksudkan sebagai jalan Rasulullah, bahkan ini merupakan jalan semua para nabi dan rasul, ialah menegakkan tauhid dan membasmi syirik. Malah inilah asas yang paling asas dalam agama Islam. Namun, bagaimana kita hendak menjauhi syirik jika kita tidak kenal apa dan bagaimana syirik tersebut? Maka atas sebab inilah diadakan perkampungan sunnah yang ke-8 ini dengan tema utama membanteras syirik dan menghapus khurafat. Bukan untuk mensyirikkan umat Islam, tetapi untuk menjelaskan pelbagai bentuk syirik yang, jangan terkejut, sebahagiannya diajar, sebahagiannya disebarkan, sebahagiannya diwar-warkan oleh sebahagian agamawan, supaya kita umat Islam dapat mengenalinya dan menjauhinya. Jadi sekali lagi saya ulangi, program seperti ini ataupun majlis-majlis ilmu yang mengajar umat tentang syirik bukan untuk mensyirikkan umat Islam, tetapi supaya umat Islam dapat mengenali apa dan bagaimanakah syirik itu dan menjauhinya. Sebab di kalangan umat Islam ada yang beranggapan syirik itu ialah
sembah pokok, sembah batu. Benda-benda lain mereka tak tahu. Padahal syirik itu boleh berlaku dalam pelbagai keyakinan, dalam pelbagai bentuk, ya. Justru ayo kita ikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum dan berjamaah di atasnya. Bukan jalan ustaz selebriti, bukan jalan ustaz yang mendakwa dirinya ahlu sunnah wal jamaah, tetapi apa yang diajarnya adalah selari dengan sunnah masyarakat, selari dengan jalan masyarakat. Ingat, seorang ustaz, seorang ustazah tidak akan menjadi selebriti jika dia mengajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, akan menjadi selebriti jika dia ajar apa yang AJK Masjid nak dia ajar, apa yang program, apa yang penganjur program nak dia sampaikan, dan apa yang orang ramai suka nak dengar. Itu rahsia untuk menjadi selebriti. Baik, kedua, betul lagi benar pesanan ustaz bahawa jangan ikut Wahabi, sebaliknya ikutlah Nabi. Lalu ustaz menjelaskan kenapa tak boleh ikut Wahabi. Sebab pertamanya, Wahabi ini mengkafirkan umat Islam, bahkan mengkafirkan ulama. Siapa ya yang sebelum ini mengkafirkan orang yang berkata, orang yang beriman Allah di langit, istawa alal arsh? Jemput semak video saya ini, link dalam kotak description. Sebab kedua, Wahabi ini menyesatkan para ulama. Sekali lagi ya, siapa ya yang dalam video yang baru saya mainkan tadi menyesatkan program yang para penyampainya adalah para ulama. Ingat ya, perkataan ulama ialah jamak atau plural kepada ahli ilmu. Cuba perhatikan jadual kuliah-kuliah dalam program Perkampungan Sunnah ke-8 ini yang saya telah kongsikan di saluran YouTube saya. Bukan video tetapi posting. Perhatikan bahawa kuliah-kuliah disampaikan oleh para ilmuwan dan sarjana. Jadi siapakah yang dengan mudah telah menyesatkan mereka ini? Satu lagi sebab yang tidak disebut oleh ustaz ialah Wahabi ni mudah mengkafirkan umat Islam. Kenapa ustaz tak sebut ciri-ciri ni? Agak-agaknya ada kaitan tak dengan hukum makan keropok lekuk pun boleh masuk neraka? Yang siapa ya kata? Saya tak ingat pula. Jadi, siapakah yang sebenarnya mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan dan mudah menerakakan umat Islam? Jangan ikut dia sebab dia itu Wahabi atas kriteria yang disebutkan oleh dirinya sendiri. Baik, demikian apa yang betul lagi benar yang diperkatakan oleh ustaz. Sebelum berakhir, ada dua ulasan tambahan. Pertama, ustaz menyebut mereka ini menyesatkan Imam An-Nawawi rahimahullah. Alang-alang dah sebut nama ulama secara spesifik, sebutlah juga nama ahli ilmu, nama sarjana yang namanya ada dalam senarai jadual kuliah Perkampungan Sunnah ke-8 yang telah menyesatkan Imam An-Nawawi. Malah jika namanya tiada dalam Perkampungan Sunnah ke-8 ni, sebut sajalah siapa ahli ilmu itu. Berikan sekali buktinya yang jelas lagi nyata. Kedudukan anda sebagai ustaz bukanlah satu lesen untuk membuat tuduhan tanpa bukti. Kedua, ustaz menyebut tentang mereka ini mengatakan Imam Abu Hanifah sebagai jahil. Setahu saya, yang mengkritik Imam Abu Hanifah tu seorang saja dan dia tidak termasuk dalam senarai penyampai kuliah Perkampungan Sunnah ke-8 baru-baru ini. Selain itu, ramai yang telah membela Imam Abu Hanifah dan mengkritik kembali ustaz yang mengkritik Imam Abu Hanifah tersebut. Termasuklah para ahli ilmu dalam program Perkampungan Sunnah yang ke-8 ini. Maksud saya, jika kita lihat nama-nama ahli ilmu, nama-nama sarjana dalam program Perkampungan Sunnah ke-8 ini, mereka ini jugalah yang telah membela Imam Abu Hanifah. Mereka ini jugalah yang telah mengkritik kembali ustaz yang mengkritik Imam Abu Hanifah tu ya. Jadi ustaz yang membuat kritikan
main belasah saja ke? Di manakah keilmuan anda? Di manakah kematangan anda? Wahai Ustaz. Okey, baik, sehingga sini sahaja ulasan dan kritikan saya. Moga-moga Allah membimbing kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan kita berjemaah di atasnya. Kita mengalu-alukan kritikan, tetapi lakukanlah kritikan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan kematangan, dengan bukti yang jelas. Tak mau main sembrono saja, cakap macam itu saja, sebab ia sebenarnya kembali kepada orang yang mengkritik itu. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.